السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat peserta daurah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya serta taufik dan hidayah daripadanya, kita dapat sambung daurah. InsyaAllah kita ada di hujung kitab lah. InsyaAllah kita khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Ilmu at-tasawufi. Hadza ilmu at-tasawuf. Bermula ini ialah ilmu tasawuf. Kata musannif, tasawuf pada lughah bersih dan hening jernih. Pada lughah makna dia bersih daripada kalimah daripada tasawwafa, tasawwafu, tasawuf. Asal dia suf. Suf dia banyak, mushtaq dia banyak disebut dalam kitab Arab. Ada asal dia daripada suf, ada sufah disebut banyak. Tapi bicara dia, tempat bahasan dia adalah kelakuan hati. Al-mutasawwif ni mabahas dia panggil. Dia nak menjagakan kelakuan hati. Mana penting lah, atau ilmu fardu ain. Tasawuf pada syarak membersihkan diri daripada sifat kekejian, kekurangan, serta membersihkan ibadah semata-mata kepada Allah. Maknanya nak jaga amalan kita supaya ikhlas hanya kepada Allah, bagi hati bersih. Sebab hati merupakan anggota yang paling penting sekali. Rasulullah sebut, ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha al jasadi kulluh wa idza fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu. Dalam satu badan tu ada satu seketui daging. Bila baik seketui daging tu, seluruh anggota jadi baik. Bila rosak seluruh anggota, iaitu hati. Jadi ilmu untuk menjaga hati ni, ilmu tasawuf. Ulama kata dia satu juzuk daripada Islam. Islam ni terbentuk daripada 3 juzuk. Seperti disebut dalam hadis Rasulullah, itu iman, Islam dan ihsan. Iman ni bicara tentang iman, ilmu tauhid. Islam, ilmu syariat, ilmu fiqh. Bicara tentang ihsan ni, ilmu tasawuf. Sifat mahmudah. Sifat mahmudah ialah sifat yang dipuji pada syarak. 10 sifat. Sifat mahmudah yang pertama, taubah. Ialah taubat. Kita panggil taubat, kembali.
iaitu kembali daripada yang telah dilakukannya dengan beberapa syarat yang tertentu. Panggil taubah. Ini sifat yang terpuji, kena selalu taubat. Syarat-syarat taubah: satu, meninggalkan perkara yang jadi berdosa dengan sebabnya, sebab perkara tu. Tinggal perkara yang menyebabkan kita jadi berdosa. Tinggal. Yang kedua, menyesal di atas perbuatan yang berdosa itu. Kena menyesal. Menyesal ni kena menyesal sungguh-sungguh, bukan menyesal buat-buat. Penting. Rukun paling besar sekali. Nabi sebut, Rasulullah sebut, an-nadmu taubatun. Menyesal tu ialah taubat. Menyesal sungguh-sungguh. Kalau ulama sebut dalam kitab tasawuf, menyesal ni maksudnya kena orang panggil guling-guling, ambil pasir letak atas kepala. Makna kena menyesal sungguh-sungguh. Buat-buat menyesal tak jadi. Maknanya taubat tak terima lagi lah. Kena menyesal sungguh-sungguh. Menangis atas dosa kita buat tu. Itulah rukun taubah. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan kembali melakukan perbuatan itu, azam yang kuat. Yang keempat, mengembalikan hak makhluk yang dizaliminya. Segala hak yang kalau bersangkut dengan makhluk, kena minta maaf. Kalau ada ambil hak makhluk lain, kena hantar balik, minta halal. Yang kelima tu hak bersangkut dengan makhluk. Yang kelima, mengerjakan fardu yang telah luput. Kalau tinggal sembahyang qada balik, habis. Tu dipanggil 5 syarat-syarat taubah. Huraian, kata maksudnya tiap-tiap seorang manusia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada tersalah melainkan manusia yang maksum, yang terpelihara daripada dosa, seperti rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul dan nabi-nabi tak apalah, Allah Ta'ala pelihara. Mereka ni maksum. Hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada dosa, iaitu dengan memeliharakan anggota pendengaran, penglihatan, hati dan lidah daripada perkara yang dilarang oleh agama. Kena jagalah supaya tak terjatuh dalam dosa. Apabila terjatuh mengerjakan sesuatu perkara yang dilarang oleh agama itu, hendaklah segera bertaubah. Kena segera taubat. Kena taubat dengan segera, istighfar. Sifat mahmudah yang kedua, khauf. Apa dia khauf? Arti khauf, takut pada Allah. Lagu mana takut? Iaitu rasa gemetar dan kejut hati akan kekuasaan dan kebesaran Allah, serta takutkan kemurkaan dengan mengerjakan sekalian perintah Allah dan meninggalkan sekalian tegahan. Takut. Ini takut kena sungguhlah, sifat mahmudah. Usaha bagi ada sifat takut pada Allah dalam diri. Kita bagi kenal Allah Ta'ala. Orang yang kenal Allah Ta'ala secara khassah, bukan secara awam kita ni. Kita ni panggil secara ammah. Kita kenal Allah dengan kita mengaji sifat-sifat 20. Secara khassah ni, kita kenal Allah dengan muraqabah. Kita sentiasa mengintip, cari kebesaran Allah Ta'ala. Hak tu dia akan jadi timbul takut yang sungguh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ni bila sebut Allah dia gemetar. Orang kita dengar ada salafus saleh cerita-cerita, sebut nama Allah dia pingsan. Tu takut. Kena ada takut macam tu lah. Kena usaha. Muraqabah dia panggil. Huraian, tidak akan merasai takut kepada Allah jika tidak mengenalnya. Kena kenal Allah baru rasa takut.
Kenal manakala mengenal Allah ialah mengetahui akan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat ketuhanan bagi zatnya zat Allah. Kena kenal sifat Allah. Lepas tu cari kebesaran Allah Taala di setiap kejadian. Dia ada maqam dia. Iman ni. Dia ada 5 maqam atau ada sebut dalam kitab. Hendaklah mengetahui sekalian perkara yang disuruh oleh agama dan sekalian perkara yang ditegah. Kena tahu semua perkara yang suruh. Maknanya kena mengaji lah. Ilmu syariat fiqh. Dalam kitab ni sebut banyak. Mana kena mengaji. Sebenarnya mengaji ni dia tak boleh berhenti lah. Rasulullah sebut kena mengaji sampai mati. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni banyak. Dengan mengenal akan Allah dan mengetahui sekalian perintah dan tegahnya, maka akan dapatlah seseorang itu merasai takut kepada Allah. Habis. Itu sifat khauf secara ringkas. Sifat mahmudah yang ketiga, zuhdun. Apa dia zuhud? Iaitu meninggalkan dunia, memberikan qadar yang tidak dapat tiada daripada dunia. Zuhud yang sempurna. Maknanya ambil sekadar je. Zuhud. Sekadar perlu. Zuhud yang sempurna ialah meninggalkan barang yang selain daripada Allah Ta'ala. Semua lain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja tu zuhud paling sempurna. Lain daripada Allah Ta'ala tak mau. Huraian. Dunia ialah tiap-tiap barang yang tidak dituntut oleh syarak dan tidak menjadi kebajikan di akhirat. Dunia ni barang yang tidak dituntut oleh syarak. Mana hak syarak tak bilang penting pada syarak ni. Dia sebut, ada ulama sebut dunia ni masyaghalaka an zikrillah. Perkara-perkara yang mensibukkan kau daripada mengingati Allah, dunia. Tak kira lah benda tu walaupun rupa dia rupa akhirat. Kalau memalingkan kau daripada ingat Allah Ta'ala, nama dunia lah tu. Dicela pada syarak. Tiap-tiap seorang manusia berkehendak kepada beberapa perkara bagi menyelamatkan hidup. Ia berkehendak kepada makanan, pakaian dan tempat tinggal. Lepas tu, maka zuhud itu ialah mencari dan mengambil perkara-perkara yang tersebut itu qadar yang boleh menolongnya berbuat ibadah kepada Allah. Ambil perkara-perkara hak yang menolong dia untuk dia boleh buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Lebih tak ambil. Tu dia panggil zuhud. Tu payahlah benda tu. Makna kena minta kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala kurniakan sifat zuhud. Payahlah benda macam tu. Orang duk minta jadi kaya. Rasulullah duk doa. Antara doa Rasulullah minta supaya dia jadi miskin. Kita takut nak minta doa tu. Doa Rasulullah. Jadikanlah aku miskin. Allahumma ahyini miskinan. Doa Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin. Wa amitni miskinan wa adkhilna al-jannah ma'al miskin. Masuk syurga dengan orang miskin. Jadi orang miskin ni maknanya jangan susah hati sepatutnya. Dia kena usaha ikut sunnah Nabi supaya dia boleh bersama Rasulullah. Sebab Rasulullah berdoa nak duduk dengan orang miskin dalam syurga. Miskin ni maksudnya apa dia? Miskin makna kena gantung hati hanya dengan Allah Ta'ala saja. Sentiasa berhajat kepada Allah. Tapi miskin miskin agama, miskin iman, hak tu hak dicela. Miskin ilmu apa tu? Sifat mahmudah yang keempat, sabar. Apa dia sabar? Iaitu menahan diri daripada keluh kesah pada sesuatu yang tidak disukai. Tahan diri, jangan duk susah hati. Kena benda yang kita tak suka, sabar. Iaitu sabar tu 3 bahagian. Ada 3 bahagian, 3 jenis. Pertama, menahan diri daripada keluh kesah dan menahan diri daripada mengadu-ngadu kepada yang lain daripada Allah.
ketika mengenai sesuatu bala atau bencana. Tu. Mana sabar daripada bala kita panggil. Kena bala, sabar. Ngadu kepada Allah Taala je, berdoa je. Kedua, menahan diri pada mengerjakan sekalian perintah Allah Taala. Sabar daripada mengerjakan perintah Allah. Mana? Rasa malas, buat juga perintah Allah Taala. Ketiga, menahan diri. Mana sabar pada meninggalkan sekalian tegahan-tegahan Allah. Rasa nak buat maksiat, jangan buat. Itu sabar. Huraian, sifat sabar itu dipuji pada syarak kerana seseorang yang bersifat dengan sabar menunjukkan ia beriman yang sempurna dengan Allah dan menunjukkan ia taat dan menjunjung sekalian perintah Allah. Orang yang beriman yang percaya dengan Allah tahu ia bahawa sekalian perkara yang berlaku ke atas dirinya ialah dengan kehendak Tuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Begitulah juga orang yang taat tidak akan merasa susah mengerjakan sekalian perintah agama dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala tu, dia mesti sabar. Sifat mahmudah yang kelima, syukur, bersyukur. Apa dia syukur? Syukur ni iaitu mengadu, bukan kata alhamdulillah tak. Syukur ni mengaku dan memuji akan Allah pada nikmat yang diberinya. Itu dia panggil syukur. Syukur kan, tapi itu syukur pada lurah. Mengaku dan memuji akan Allah pada nikmat yang diberinya. Itu syukur pada lurah. Ini pada istilah ni. Dan menggunakan sekalian nikmat itu kepada taat akan Allah. Maknanya guna segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu kepada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Guna tangan kepada buat kebajikan Allah Ta'ala suruh. Jadi kalau guna tangan ni buat benda yang haram Allah Ta'ala larang, itu dikatakan kufur nikmat. Huraian, tiap-tiap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya ialah dengan limpah kurnianya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya. Oleh yang demikian bersyukur dan berterima kasih kerana nikmat-nikmat yang tersebut itu ialah satu kewajipan kepada Allah. Makna kita syukur tu merupakan satu kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap nikmat hendaklah dipuji, kerana orang yang tidak berterima kasih itu ialah orang yang tidak mengenang budi, dan hendaklah digunakan nikmat-nikmat Allah pada menambahkan ibadah kepadanya. Sangatlah hina dan keji menggunakan nikmat-nikmat itu pada derhakakan Tuhan yang memberi nikmat. Kufur nikmat dia panggil. Kena syukur lah. Ada hadis Rasulullah sebut, setiap anggota kita ni dia memerlukan kepada apa? Orang panggil macam bayar upah lah, bayar sewa kita panggil. Nak bayar dia tu cukup dengan semayang duha, kita panggil 2 rakaat semayang duha. Itu penting tu, semayang duha patutnya tak boleh tinggal. Kalau tak mau, ataupun semayang tahajud. Jadi kalau kita tak buat tahajud, kita buat duha. Kalau tak buat duha, buat tahajud. Lebih baik buat dua-dua sekali ya. Tu kita panggil sebagai bayak macam tu lah. Contoh dia bukan bayak sewa dah. Tak padan. Sifat mahmudah yang keenam ialah ikhlas. Ikhlas apa dia? Iaitu menumpukan niat pada ibadah. Menumpukan niat pada ibadah itu kepada Allah dan qasadkan menjunjung titah semata-mata. Buat ibadah tu semata-mata, maknanya harapkan redha Allah. Tak ada harapkan apa-apa pun yang lain. Ikhlas ni
Benda penting lah, merupakan ruh bagi setiap amalan kita lah. Tapi payahlah ikhlas ni, kena minta kepada Allah Ta'ala lah. Rahsia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagikan pada hamba yang dia kendaki, yang dia kasih. Kita kena minta lah. Minta pada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alni khalisatan a'mali khalisatan liwajhikal karim. Ulama sebut nah, Syekh Ibn Athaillah, dia kata al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Amalan-amalan tu rupa yang kita panggil rupa yang berdiri, yang kita nampak, tapi ruh dia adanya rahsia, iaitu ikhlas. Tak ada siapa yang tahu. Itu ruh dia. Jadi amalan yang tak ada ikhlas tu amalan yang tidak ada ruh, tak hidup. Huraian, tiap-tiap pekerjaan yang dikerjakan itu hendaklah dibersihkan daripada sesuatu tujuan yang lain daripada taat akan perintah Allah. Jangan bagi ada lain daripada tujuan tu lah. Nak ikut perintah Allah saja. Hendaklah dibersihkan niat daripada sebab-sebab yang lain. Lagu mana? Seperti riak, menunjuk-nunjuk. Jangan ada dalam hati nak bagi orang tengok. Jangan. Dan hubbus syuhrah, apa dia? Inginkan kemasyhuran. Nak bagi kita panggil glamour. Jangan. Nak bagi orang tengok. Kalau ada ke, habis dah. Sia-sia. Dan sebagainya, lain daripada riya dan hubbus syuhrah, banyak lagi. Nanti depan dia sebut sifat mazmumah. Pada meninggalkan tegahan Allah hendaklah diniatkan semata-mata kerana taat, tidak kerana malukan makhluk atau sebagainya. Makna kita tinggal benda-benda Allah Ta'ala larang, benda haram atau benda makruh lah, kita kena niat kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala. Bukan kerana, tidak kerana malukan makhluk, bukan sebab takut orang tengok, sebab takut orang kata apa, bukan sebab kita panggil tak suka. Buat kerana Allah Ta'ala, baru dapat pahala. Tinggal benda haram, tinggal benda makruh. Sifat mahmudah yang ketujuh, tawakkul. Tawakkul lah, bukan tawakal. Kita sebut tawakal. Tawakal bahasa Melayu lah, tak apa lah. Iaitu berpegang hati dengan Allah, berserah kepada Allah pada tiap-tiap hal, serta jazam, putus pada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala yang mengadakan dan memerintahkan tiap-tiap suatu. Yakin dalam hati itu, pegang. Hanya Allah saja yang mentadbir semua perkara. Serah pada Allah. Huraian, berpegang dengan Allah pada tiap-tiap hal itu hendaklah disertakan dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar tu usaha lah. Ikhtiar maksud dia pilihan. Usaha. Kerana Allah menjadikan suatu mengikut sebab-sebabnya. Jadi kena usaha, lepas usaha baru serah pada Allah Ta'ala. Maknanya kalau jadi alhamdulillah, tak jadi pun alhamdulillah. Allah Ta'ala yang tahu apa hikmah di sebalik apa yang dibuat tu. Dijadikan pandai sebab belajar, dijadikan kaya sebab berusaha dan berjimat cermat. Habis tu tawakkul panggil. Sifat mahmudah yang ke-8, mahabbah. Apa dia mahabbah? Iaitu kasihkan Allah Ta'ala. Kasihkan Allah ialah ingatkannya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Setiap masa dia ingat Allah Ta'ala. Itu mahabbah. Paling tinggi lah. Maqam paling tinggi mahabbah. Dalam apa? Matan azkiyah sebut. Tazkiyah. Maqamuna mahabbatun la amal. Darjah kami
Kasihkan Allah Ta'ala tak beramal. Bukan tak beramal, maknanya semua amalan itu Allah Ta'ala belaka. Tak ada langsung. Hak kita tak ada. Semua Allah Ta'ala. Itu maqam orang kasih kepada Allah Ta'ala lah. Itu maqam tinggi lah tu. Maqam Nabi-Nabi, wali. Huraian, kasihkan Allah ialah bersegera mengerjakan sekalian perintah-perintahnya, daripada sekalian fardu-fardu, dan berusaha mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat, dan bersungguh-sungguh menjauhi daripada maksiat, kerana tabiat seorang yang kasih akan orang lain itu menjadi keridhaannya. Kerana tabiat seorang yang kasih akan orang lain itu menjadi keridhaannya dan mengelakkan dari perkara yang membawa kepada kemarahannya. Menjadi mencari kerana tabiat seorang, tabiat semula jadi orang yang kasih akan orang lain tu mencari ke menjadi. Mencari keridhaannya. Keridhaan seorang yang dia kasih lah. Maknanya dia nak buat benda-benda yang dia redha, dan elak daripada perkara yang membawa kemarahan seorang yang dia kasih. Itu. Sifat mahmudah yang ke-9, redha. Redha. Terima, suka. Iaitu menerima dan tenang hati pada segala perkara yang didatangkan oleh Allah, tak kira baik ke tak baik ke. Dia suka ke dia tak suka ke, apa Allah Ta'ala bagi, semua dia suka, tenang je. Tu ridha dia panggil. Sifat mahmudah. Allah Ta'ala bagi sakit, senyum je. Itu panggil sifat ridha. Huraian, hendaklah menerima dengan tenang akan sekalian perkara yang berlaku yang tidak dapat dielakkan lagi. Terima dengan tenang, tak ada bersungguh langsung. Itu dia panggil redha. Sifat mahmudah. Sebab apa? Kerana tiap-tiap qada, tiap-tiap ketentuan, ketetapan Tuhan itu tetap akan berlaku. Semua apa yang Allah Ta'ala tentu tu tetap berlaku, kita suka ke tak suka ke. Jadi lebih baik kita suka, dapat pahala. Rasulullah sebut dalam hadis ni, pekerjaan orang mukmin ni ajib. Kalau kena musibah dia syukur, dia dapat pahala. Kalau kena kebaikan, kena musibah dia sabar, dapat pahala. Kena kebaikan dia syukur, pun dapat pahala. Tetapi tidak harus redha dengan perkara maksiat, bahkan wajib bersegera keluar daripada maksiat dengan bertaubat yang sempurna. Sekalian yang sempurna, sekalian syarat-syaratnya, syarat taubat. Tapi kita tak boleh redha dengan perkara maksiat. Tapi maksiat mengenai diri kita tu, maknanya kita kena redha lah. Allah Ta'ala bagi kan. Tapi kena taubat dengan segera. Bukan kita redha dengan maksiat, kita redha ketentuan Allah Ta'ala tu. Sifat mahmudah yang ke-10, zikrul mauti, mengingati mati. Ingat mati, sifat mahmudah lah. Iaitu sentiasa ingat tiap-tiap seorang itu akan mati, sentiasa ingat mati. Apa tu? Dan mati. Dan ke? Dan. Sini dal alif mim. Nun tu kan mim. Dan mati itu diketahui. Diketahui ke tidak? Tidak kan? Ada tidak? Dan mati itu diketahui akan masa berlaku. Diketahui ke? Diketahui masanya akan berlaku. Tak diketahui kot nah. Ala sawab tak diketahui.
Tak tahu lah masa mati. Kalau tahu kan senang. Nak mati bila? Tidak diketahui lah. La'alla sawab, tidak diketahui. Tambah tidak lagi. Huraian. Oleh kerana seseorang itu akan mati, hendaklah ia bersedia dengan amalan yang baik dan berbagai-bagai kebajikan, buat baik bagi banyak lah, kebajikan bagi banyak. Persediaan supaya ada bekal lah. Dan hendaklah ia penuhkan tiap-tiap saat, tiap-tiap saat kita panggil, tiap-tiap masa lah, daripada umurnya itu dengan perkara yang berfaedah. Jangan biar masa berlalu dengan satu saat pun tanpa berlaku kita panggil ada pahala. Bukan kadang-kadang pahala tu bukan nanti kena buat benda berat pun. Tidur dapat pahala, tapi kena niat lah. Niat tidur tengah hari, niat nak bangkit sembahyang malam, buat ibadah Allah Taala, dapat pahala. Semua benda dapat pahala, akhirat belaka lah kalau kena cara lah. Yang berfaedah bagi akhiratnya, kerana tiap-tiap yang telah lalu itu tidak akan kembali lagi. Tiap-tiap yang lalu masa lah, masa lalu tu tak balik dah. Jadi hak lepas tu kalau tak ada pahala rugi. Tapi kita tak rasa apa lah. Akhirat esok baru nak menyesal, minta balik ke dunia. Mustahil lah masa tu. Habis itu sifat mahmudah. Sifat-sifat mazmumah. Nak habis terus ya. Sifat-sifat mazmumah, sifat yang dikeji pada syarak ada 10. Sifat mazmumah yang pertama syurhu ta'am. Syurhu. Ditulis syarihu. Syurhu lah. Syurhun. Baris tu. Syurhu ta'am maknanya makan banyak. Makan banyak. Iaitu terlampau banyak makan ataupun gelojoh kepada makanan atau minuman. Makan secara gelojoh ataupun makan banyak, kenyang dah tak berhenti lagi. Sedap makan. Tu tak boleh. Sebab mazmumah tu. Sebab makan banyak ni dia sakit, macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit mudarat dia panggil. Lepas tu malas nak buat ibadah. Lepas tu cepat mengantuk. Makan banyak mudarat. Sebab tu makan banyak ni dia panggil sifat mazmumah, sifat yang dicela. Huraian, makan dan minum yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu malas. Malas, rasa nak tidur je. Malas nak buat kerja, malas nak buat ibadah, malas nak mengaji. Dan lemah. Badan pun rasa lemah. Kalau ada penyakit ke, lagi bertambah-tambah sakit. Serta membawa kepada banyak tidur, dan yang demikian itu membawa kepada lalai daripada menunaikan ibadah. Maka lalai daripada menunaikan ibadah itu hukumnya haram. Dikeji makan dan minum yang berlebihan jikalau tidak membawa kepada lalai daripada ibadah sekalipun. Maknanya makan banyak ni kalau tak jadi lalai pada ibadah pun dikeji. Lebih-lebih lagi lah kalau lalai. Sebab kalau makan banyak ni dia ibadah pun dia jadi kurang khusyuk. Sebab apa? Kerana termasuk di dalam membazir. Kenyang dah makan lagi. Taruh tang pula tak apa lah. Sifat mazmumah yang kedua syurhul kalam. Syurhu bukan syarihu pula. Syurhu. Iaitu banyak berkata-kata atau banyak bercakap. Cakap banyak, tak berhenti-berhenti cakap. Ada je benda. Ni tak bagus. Sifat mazmumah ni dicela. Huraian, berkata-kata yang banyak itu tidak sunyi daripada membawa kepada banyak salah, dan banyak salah itu membawa kepada banyak dosa.
Dan kata-kata yang banyak itu juga membawa jemu orang yang mendengar. Kadang-kadang orang jadi menyampah nak dengar, cakap banyak sangat. Dia ada hadis Rasulullah sebut kan, man kasura kalamuhu kasura siqtuhu, wa man kasara siqtuhu kasara zambuhu, wa man kasara zambuhu fannaru aula bih. Siapa yang banyak cakap, dia akan banyak salah dia. Sebab banyak salah, banyaklah dosa. Banyak dosa tu neraka lebih utama baginya. Sifat mazmumah yang ketiga, ghadab. Apa dia ghadab? Iaitu sifat pemarah. Marah. Maksudnya marah yang bukan pada menyeru kepada kebajikan atau daripada kejahatan. Marah kita panggil marah tak tentu pasal. Marah tak tentu pasal. Marah bukan kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana Allah Ta'ala tak apalah. Rasulullah pun marah. Kerana Rasulullah SAW yaghdabu lillah, murka ia kerana Allah, wa yarda li ridahu, rida kerana rida Allah. Benda maksiat kita kena marah lah. Tak boleh rida. Huraian, sifat pemarah itu ialah suatu senjata bagi menjaga hak dan kebenaran. Kerana seseorang yang tidak mempunyai sifat pemarah, ia akan dizalimkan. Orang yang tak ada marah langsung kena zalim. Maksudnya orang akan buat zalim kat dia. Jadi kena ada juga sifat marah. Marah kepada kezaliman. Dan akan dicerobohkan hak-haknya. Kalau tak ada sifat marah langsung. Maka sifat pemarah yang dicela itu ialah pemarah yang bukan pada tempatnya. Orang buat baik pun marah. Itu celah lah, memang dicela lah. Dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar. Tak ada pasal-pasal dia marah. Itu tak boleh juga sebab mazmumah. Sifat mazmumah yang keempat, hasad, dengki. Ini sifat yang bahaya ni, sifat hasad, dengki ni. Sifat dengki ni lagu mana? Iaitu mencita-citakan hilang nikmat daripada seorang Islam. Tak boleh tengok ni orang senang kita panggil. Rasa suka kalau nikmat tu hilang daripada seorang tu. Tu dia panggil dengki. Sebab dengki ni tak boleh. Dia rosak kebajikan. Kebaikan kita, pahala hilang. Nabi sebut, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad, dengki ni, dia memakankan kebaikan, pahala kebaikan tu seperti mana api makan kayu. Api dengan kayu ni kalau dimakan, lebih lagi macam musim kemarau lah ni sat je. Dengki macam tu lah. Jadi sifat dengki tu maknanya kena usaha bagi hilang kalau ada lah, minta kepada Allah Ta'ala. Huraian, seorang yang bersifat dengki itu tidak ingin melihat seorang yang lain mendapat nikmat, ataupun tidak ingin melihat orang lain menyerupai atau lebih daripadanya. Tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Rasa tak senang. Itu sebab dengki tu. Walaupun dia tak usaha nak bagi hilang. Jadi kena minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada sifat dengki ni. Dalam suatu hal yang baik, lebih tak boleh tengok orang lebih pada dia, pada perkara yang baik. Orang yang bersifat dengki itu seolah-olah membangkang kepada Allah. Dia tak suka Allah Ta'ala buat kat orang tu. Sebab apa? Kerana mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain, tak kurnia kat dia. Bangkang Allah Ta'ala. Orang yang berperangai seperti itu sentiasa di dalam duka cita dan iri hati kepada orang lain. Maka terbitlah fitnah dan hasutan yang membawa kepada bencana dan kerosakan. Dia penyakit perasaan ni. Dia tak boleh senang. Sifat mazmumah yang kelima, bakhil. Kedekut kita panggil. Apa dia bakhil? Iaitu menahankan haknya
tahan hak, genggam kita panggil. Daripada dibelanjakan atau digunakan kepada jalan yang dituntut oleh agama. Genggam nak buat kebajikan payah. Tu dia panggil bakhil. Bakhil. Dia kena dia kena infak. Tapi tak orang kita panggil dia kena sederhana lah. Bakhil sangat, boros sangat pun tak boleh. Bakhil sangat tak boleh, genggam sangat tak boleh. Dia kena sederhana. Boros sangat tak boleh sebab Allah Taala sebut dalam Quran, wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu buka sebuka-bukanya. Makna buka terus. Infak semua, tak tinggal langsung harta. Tak boleh kak. Kena sederhana. Huraian, nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu ialah untuk menjadi alat bagi membantu dirinya dan membantu orang lain daripadanya. Orang lain bantu diri dia dan bantu orang lain juga. Jadi janganlah kedekut sangat. Oleh yang demikian, tentulah menjadi sia-sia sekalian nikmat dan pemberian Allah itu jika tidak digunakan dan dibelanjakan seperti yang dikehendaki oleh Allah yang mengurniakan nikmat-nikmat itu. Tambahan pula pada perkara-perkara yang menyempurnakan agama seperti zakat dan mengerjakan haji dan memberi nafkah kepada tanggungan anak beranak. Maka menahan hak atau harta pada yang tersebut itu ialah satu kesalahan yang besar dalam agama. Dosa lah, sifat mazmumah, sifat yang keji. Sifat mazmumah yang keenam, hubbul jah. Apa dia hubbul jah? Iaitu kasihkan kemegahan, suka megah, suka pangkat dan kebesaran serta pangkat. Pangkat tak salah, tapi suka tu tak boleh. Suka kepada pangkat tu tak boleh, tak bagus. Sifat mazmumah dia panggil. Pangkat tu tak salah. Kalau boleh kita panggil, boleh buang sifat mazmumah di hati tu, bagi hilang rasa suka dekat pangkat tu, tak apa. Tapi payahlah. Orang panggil apa? Sifat naluri manusia, sifat semula jadi. Suka benda-benda lagu tu memang semua orang ada. Jadi lebih baik kita panggil elok lah. Elok. Daf'ul mafasid aula min tajlibul masalih, kan kaedah. Tolak kerosakan tu lebih baik daripada tarik kebaikan, tarik maslahat. Huraian, perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran itu menjadikan pekerjaan seseorang itu tidak ikhlas kepada Allah. Ini memang dah. Memang tak ikhlas. Kerana inginkan kemegahan dan kebesaran, kadang-kadang membawa kepada tipu helah sesama manusia. Dan terkadang menyebabkan seseorang itu membelakangkan kebenaran kerana menjagakan pangkat dan kebesaran. Itulah. Lebih baik lagi lah ni zaman kita ni. Kerana pangkat banyak pasal sanggup jual agama. Jual agama, iman. Tu wal iazubillah lah. Sifat mazmumah yang ketujuh, hubbud dunya, cintakan dunia. Apa dia hubbud dunya? Iaitu kasihkan dunia, iaitu perkara-perkara yang tidak menjadikan kebajikan di akhirat. Cintakan dunia. Dunia tu apa dia? Perkara yang tidak menjadikan kebajikan akhirat. Tadi ni masyaallah syaghalaka an zikrillah. Dunia perkara-perkara yang mensibukkan engkau daripada ingat akan Allah Taala. Dunia, walaupun benda tu rupa akhirat. Rupa akhirat. Tapi mensibukkan kita daripada ingatkan Allah Taala. Buat bukan kerana Allah lah, bukan kerana manusia. Dunia juga nama. Itu sifat mazmumah. Huraian, banyak perkara yang digemari dan diingini oleh manusia, iaitu perkara-perkara yang ada kesukaan dan kesenangan.
Di antara perkara-perkara yang tersebut itu ada perkara-perkara yang tidak dituntut oleh agama dan tidak menjadi kebajikan di dalam akhirat. Banyaklah benda. Kadang-kadang tak jadi kebajikan. Biasalah tu. Tapi maka kasihkan dunia itu sehingga membawa kepada lalai hatinya daripada menunaikan kewajipan kepada Allah Ta'ala. Hak tu dipanggil dunia. Kasihkan hak tu dipanggil sifat mazmumah. Semayang pun tak, sampai tinggal semayang. Hak tu sifat mazmumah dipanggil. Nak cari kesenangan sampai semayang pun tak, mengaji pun tak. Adapun menjadikan dunia itu jalan menuju keridhaan Allah, maka tidak dicela. Dia panggil dunia yang membawa kepada akhirat. Hak tu jadi akhirat pula. Dunia tapi membawa kepada akhirat. Banyaklah. Banyak juga dunia yang membawa kepada akhirat. Membawa kepada ingat benda Allah Ta'ala. Harta kan. Harta tu dunia. Tapi hak yang membawa kepada akhirat, belanja kepada jalan yang membawa kepada akhirat, hak tu dicari dunia tapi untuk diinfakkan kepada jalan Allah Ta'ala. Itu tak dicela, tak apa. Cari bagi banyak tak apa. Sifat mazmumah yang ke-8, takabbur. Takabbur macam mana? Iaitu membesarkan diri atau berkelakuan sombong dan bongkok. Tadi orang kata apa? Pasal dia besar, dia aja betul. Takabbur lah tu. Orang lain semua tak betul. Huraian. Orang yang takabur itu memandang dirinya lebih mulia. Tak ada orang yang lebih mulia pada dia, tak ada. Dan lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain. Dan memandang orang lain itu hina dan rendah pangkat. Orang ni semua rendah pada dia. Nampak kecil je orang. Tak boleh kata apa langsung kat dia. Tu takabur lah tu. Terkadang-kadang seseorang itu sengaja membesar-besarkan dirinya. Sifat takabur ini tidak ada sebarang faedah, bahkan membawa kepada kebencian Allah dan kebencian manusia. Buat orang benci ya. Allah Ta'ala pun memang benci lah. Dosa besar takabur. Sebab sifat Allah Ta'ala kan. Dan terkadang membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran. Itu takabur. Sifat mazmumah yang ke-9, ujub, iaitu merasai atau menyangkakan dirinya lebih sempurna. Rasa diri baik, rasa diri rajin. Itu ujub. Maknanya heran diri. Baik sungguh aku, rajin sungguh aku. Itu ujub lah. Sifat mazmumah. Kalau ada, kena minta bagi hilang lah. Kena taubat. Orang-orang yang bersifat dengan ujub itu ialah orang yang timbul di dalam hatinya sangkaan bahawa ia adalah seorang yang lebih sempurna pelajarannya, dia pandai. Dia kata aku paling pandai sekali, dia rasa. Atau amalan paling banyak. Atau kekayaannya. Kekayaan pun tak boleh. Aku kaya. Tak boleh. Dan ia menyangka bahawa orang lain tidak upaya melakukan seperti apa yang diperbuatnya. Orang lain tak boleh, dia seorang je. Maka dengan yang demikian terbitlah perasaan menghinakan dan memperkecilkan orang lain. Dan lupa ia bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada yang melebihinya. Dia lupa bahawanya ada setiap setiap sesuatu tu ada yang lebih. Fawqa kulli zi ilmin alim. Tiap-tiap orang yang punya ilmu tu ada orang yang lebih mengetahui lagi. Jangan nak rasa pandai. Sifat mazmumah yang ke-10, riya. Apa dari riya? Iaitu memperlihatkan dan menunjukkan amalan kepada orang lain. Buat tu kerana nak tunjuk kat orang. Depan orang kah bagus je nampak. Belakang orang tak pun. Tanda riya ni maksudnya macam tu. Di belakang tak serupa,
Depan orang tak sama dengan belakang orang. Huraian, tiap-tiap amalan yang dilakukan dengan tujuan menunjukkannya kepada makhluk, hilanglah ikhlasnya. Riak kan, nak tunjuk kat orang. Dan keluar daripada tujuan yang asal, iaitu berbuat ibadah kepada Allah semata-mata, tidak kerana mencari kepujian daripada makhluk. Orang yang riak itu sia-sia sekalian amalannya, kerana niatnya telah berbelah bagi. Ini dipanggil syirik khafi, menyekutukan Allah Ta'ala. Syirik khafi, riak buat kerana makhluk, itu Allah Ta'ala. Habis. Kita berhenti sikit ke dah. Habis tu kan nak tidur. Nak habis tu Habis tu nak sikit lagi. Awarid. Ni dimasuk dalam aqabah dia panggil. Jadi dalam perkara-perkara yang payah, yang perlu dilalui oleh seseorang yang nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Awarid. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin disebut aqabatul awarid, kepayahan-kepayahan yang melintangi. Perkara yang melintangi orang-orang yang nak buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Apa dia awarid? Jamak daripada auridun, awarid. Perkara yang melintangi, iaitu beberapa perkara yang melintangi seseorang, sekat itu lagi, daripada berbuat ibadah kepada Allah. Yang pertama, berhajat kepada rezeki untuk diri dan tanggungan. Ni dia antara perkara yang menghalang untuk kita buat ibadah dengan sempurna. Berhajat kepada rezeki, ni memanglah. Dan tanggungan, nak kena sedia tanggungan, rezeki nak kena cari. Tu. Kedua, lintasan-lintasan di dalam hati yang membawa kepada teragak-agak pada mengerjakan ibadah. Macam-macam duk lintas dalam hati. Nak benda ni, takut jadi macam ni. Tu awarid dipanggil. Ketiga, pekerjaan dan hal-hal yang lain. Banyaklah kerja-kerja, gangguan dipanggil. Keempat, balak dan kesusahan. Tu semua tu awarid. Kata musannif, bagi melepaskan diri daripada sekalian awarid ni, sekalian perkara yang menyekat ni, maka hendaklah bersifat dengan yang pertama, qanaah, bab rezeki tadi ni. Kita sifat qanaah lah apa? Manai dengan apa, dengan yang ada. Apa yang Allah Ta'ala ada bagi ni, alhamdulillah lah. Sebab kalau Allah Ta'ala bagi takat tu lah yang ada, yang dapat. Usaha setakat mana pun, Allah Ta'ala yang bagi juga. Yang kedua, redha akan takdir Tuhan. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentu. Macam mana keadaan dia tu, redha. Tak apa, buat ibadah. Tapi payahlah benda ni, kena sentiasa minta kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yakin. Teguh hati, yakin dengan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah. Nak yakin ni maksudnya macam tu juga. Kena doa, zikir, ada minta amalan, cari amalan bagi banyak. Amalan bagi banyak. Habis. Tu dia panggil awarid, perkara-perkara yang melintangi. Dia hurai dalam banyak, dalam kitab Penawak bagi hati pun banyak. Banyak dah hurai dah. Hak tinggi lagi Minhajul Abidin tu, tinggi lagi. Qawadih, perkara-perkara yang mencederakan amalan, pahala amalan. Ni pun dia panggil aqabatul qawadih. Setiap amalan kita dia ada qawadih, kita kena jagalah. Kalau tak jaga kan habis pahala. Apa dia qawadih? Iaitu beberapa perkara yang mencederakan pahala amalan. Benda apa? Iaitu sekalian sifat-sifat mazmumah. Semua sifat mazmumah.
Tetapi asal sekaliannya, asal ni makna punca bagi sifat mazmumah ialah yang pertama takabur. Tadi kita baca dah takabur apa dia? Rasa dia aja betul, orang lain tak betul. Tu iaitu membesarkan diri. Rasa dia mulia. Tu habis rosak amalan. Kedua, riak, iaitu menunjukkan amalan kepada makhluk, bukan kerana Allah Ta'ala. Ketiga, ujub, iaitu merasa atau menyangka dirinya sendiri lebih alim dan lebih amalan, lebih pandai. Tu banyak lah. Lebih alim, lebih baik. Keempat, sum'ah. Sum'ah ini ingin masyhur dan nama. Sum'ah ni kita panggil, betul lah. Ingin masyhur dan dapat nama, duk cerita kat orang. Rajin cerita kat orang. Semalam boleh zikir berapa ribu, boleh buat sembahyang tahajud, boleh baca Quran banyak mana. Tu sum'ah tu. Semua tu menyebabkan rosak pahala amalan. Kata musannif, bagi melepaskan diri daripada qawadih ialah pertama ikhlas, iaitu bersih niat kepada Allah semata-mata. Niat semata-mata dengan Allah Ta'ala. Ni bukan kena habaq tak. Kena habaq. Saya ikhlas tak. Ikhlas ni dalam hati, rahsia. Rahsia Allah Ta'ala dan kita sendiri ya. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Kedua, khusyuk, iaitu tetap hati. Ketiga, khudu', iaitu merendah diri. Ini semua benda payah pula kan. Kena minta kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala bagilah. Habis. Bahagian qada. Bahagian qada. Mana qada ni dia ada bahagian dia. Ketentuan. Pertama, nikmat. Apa yang Allah Ta'ala tentulah. Nikmat ni maka wajib meridha dan syukur. Kalau kita dapat nikmat, Allah Ta'ala bagi, tentukan untuk kita nikmat, kita kena redha lah. Memang redha lah. Dan syukur. Syukur ni guna kepada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Kalau guna pada perkara yang Allah Ta'ala larang, kufur nama dia. Kedua, bala. Ni pun qada Allah Ta'ala juga. Ni maka wajib meridha dan sabar. Kita kena redha dan juga kena sabar. Ketiga, kebajikan. Sebabnya kebajikan dia masuk dalam nikmat dah. Tak apalah, kirasin pun tak apa. Ni maka wajib redha dan syukur. Keempat, maksiat, maka wajib redha dan taubah. Kena redha. Bukan redha dengan maksiat, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan taubah, kita kena taubat atas maksiat tu. Pelajaran akhlak. Dia sebenarnya akhlak ni dia masuk dalam tasawuf dah. Ada permulaan bagi akhlak, permulaan bagi tasawuf lah. Permulaan bagi tasawuf ni akhlak. Sebab tasawuf ni dia kelakuan hati. Akhlak ni dia bicara zahir. Akhlak maknanya budi pekerti. Jamak dia khuluq. Pelajaran akhlak ialah pelajaran yang dapat memperbaiki hati dan sekalian panca indera, anggota yang zahir ni. Sifat apa? Telinga, pendengaran, penglihatan dan juga tangan apa semua lah. Akhlak yang baik itu menjadi perhiasan kepada manusia. Pertama, taat. Taat ialah mengikut perintah orang yang wajib diikuti perintahnya. Anak wajib ikut perintah ibu bapa kan. Pada perkara yang Allah Ta'ala redha lah. Sebab Nabi sebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dengan taat itu sempurnalah peraturan-peraturan dan berbahagialah sesuatu pergaulan. Taat ialah tanda ikhlas dan kasih. Taat ialah tanda orang mukmin, orang beriman dan bekalan orang Islam. Wajib taat kepada siapa? Pertama, kepada Allah dan Rasul dan pemerintah. Kedua, kepada ibu bapa. Ketiga, kepada guru-guru, ulama dan pendidik. Kedua, benar.
Ni akhlak yang baik juga. Benar. Benar ialah betul percakapan dan apa tu? Betul percakapan. Dan perjebaran, perkhabaran mana? Perkhabaran dan titik tu. Titik jim tu tarik naik atas. Bagi jadi kha. Pada perkhabaran dan pengakuan. Sebab-sebab yang membawa seseorang itu benar pada percakapannya 3 perkara. Yang pertama akal, fikiran. Maknanya orang yang cakap tak betul ini fikiran dia rosak. Fikiran yang sempurna akan mengetahui manfaat benar dan tidak dusta. Kedua, muru'ah, kehormatan diri. Orang benar ni orang yang ada muru'ah. Orang menipu ni tak ada muru'ah. Orang yang mempunyai kehormatan diri tidak akan suka bercakap dusta. Ketiga, agama. Agama sebab kepada orang yang cakap benar ni. Orang ada agama dia akan cakap benar. Kata Musonef, bercakap benar ialah jalan kelepasan dan jalan keselamatan. Tiap-tiap yang tidak benar akhirnya akan diketahui juga. Tengok kan. Ada mohong. Orang tahu juga lama-lama. Bila orang tahu kan, semua bukan benci lah. Maka seseorang yang tidak benar, ini berdusta itu, jatuhlah kehormatan dirinya dan hinalah ia pada pandangan manusia, serta menyalahi ia akan ajaran agama. Dusta tu. Hendaklah sentiasa bersifat benar pada perkataan, kerana dengan benar, bersifat benar terpelihara daripada melakukan sesuatu yang salah. Tu benar. Akhlak yang baik. Ketiga, amanah. Amanah ialah memeliharakan hak-hak makhluk. Dengan amanah sempurnalah agama dan terpeliharalah kehormatan diri serta terpeliharalah harta benda. Memelihara hak-hak Allah. Mana amanah ni jaga hak makhluk dan juga hak-hak Allah. Memelihara hak-hak Allah ialah dengan mengerjakan sekalian perintah-perintahnya, perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Memelihara hak-hak makhluk ialah dengan menunaikan perkara-perkara yang tersebut. Pertama, memeliharakan harta yang diserah menjaganya. Harta orang suruh jaga, dijaga bagi elok. Belanja bagi elok. Kedua, menyimpan rahsia-rahsia yang disimpan kepadanya. Rahsia orang suruh jaga, dia tak pecah rahsia. Ketiga, memenuhi janji yang telah dijanjikannya. Itu amanah juga lah. Janji, tunai janji. Jadi janji tak tunai itu orang panggil khianat. Tak amanah, bukan amanah lah. Keempat, jangan menipu dalam segenap pekerjaan. Semua pekerjaan jangan duk tipu. Ni kerja nak menipu je. Tak boleh. Tak amanah lah tu. Kelima, memeliharakan sekalian di dalam jagaan. Semua perkara yang duduk dalam jagaan dia jaga bagi elok. Keenam, menggunakan sekalian panca indera pada perkara yang diluluskan, yang dibenarkan. Yang syarak izin. Panca indera ni telinga jangan duduk dengar maksiat. Mata jangan duduk lihat maksiat. Tu panca indera. Habis. Orang-orang yang tidak amanah itu jadilah ia yang pertama penipu. Yang kedua, kurang agama. Yang keempat, rendah budi. Yang keempat, cemar jiwa. Yang ketiga, rendah budi. Jiwa kotor lagi. Cemar jiwa. Jiwa kotor. Keempat, baik pergaulan. Husnul muasyarah. Baik pergaulan. Baik pergaulan itu ialah bergaul sesama manusia dengan perangai-perangai yang baik. Manis muka, senyum. Tu antara perangai yang baik lah. Pergaulan yang baik akan menimbulkan kasih sayang dan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan.
Tak suka duk maki orang, kutuk orang tak. Itu tak baik. Macam mana pergaulan yang baik? Pergaulan yang baik itu ialah dengan yang pertama hormat, menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, berbudi dan membalas budi. Yang ketiga, berbahasa dan merendah diri, tawaduk. Yang keempat, baik tutur kata, cakap elok dan bermanis muka. Yang kelima, jangan sombong dan membesarkan diri, takbur. Yang keenam, sembunyikan rahsia dan kekurangan manusia. Ada kekurangan, jangan duk kata apa. Di antara sifat-sifat yang terpuji ialah tu. Ada tulis apa tau? Sifat yang boleh membawa seseorang itu kepada kemajuan dan kejayaan. Di antaranya ialah bercita-cita tinggi. Himmah dia panggil. Bercita-cita tinggi. Bersungguh-sungguh. Percaya pada diri sendiri. Yakin kata diri itu boleh. Orang lain boleh buat, kita pun boleh. Pertama, bercita-cita tinggi. Lagu mana kata cita-cita tinggi? Kata musannif, bercita-cita tinggi ialah mempunyai kemajuan dan kecenderungan kepada sesuatu yang lebih sempurna. Nak satu perkara tu sempurna. Jadi sempurna. Tu lagi. Nak buat hak baik, kita panggil terbaik. Tu cita-cita tinggi tu. Seseorang yang bercita-cita tinggi itu akan sentiasa berusaha menambahkan sesuatu yang telah didapatinya sehingga tercapai cita-citanya. Kena ada cita-cita lah. Macam kita lah. Mengaji itu kena ada cita-cita. Kena nak buat yang terbaik. Adapun orang yang rendah cita-citanya, maka ia akan merasa cukup dengan sesuatu yang telah diperolehinya, meskipun sedikit dan kekurangan. Rasa cukup walaupun sikit. Tu dia panggil rendah cita-cita, tak bagus. Dengan mempunyai cita-cita yang tinggi, maka seseorang itu akan dapat mencapai kejayaan dan ketinggian. Dia sebab bila ada cita-cita ni, dia usaha dia lebih. Orang yang tak ada cita-cita ni, dia malas nak usaha. Sebab itulah rendah cita-cita ni tak bagus. Kedua, bersungguh-sungguh. Bagi mencapai sesuatu tujuan dan cita-cita, hendaklah seseorang itu bersungguh-sungguh. Kena semangat dia panggil. Buat kerja tu bagi kuat. Hendaklah bersungguh-sungguh mengikuti jalan yang membawa kepada cita-cita yang dituju. Cita-cita dia nak jadi secara mana usaha tu kena bagi sama dengan cita-cita dia lah. Hendaklah menumpukan segala tenaga usaha. Hendaklah cekal hati menempuh segala kesukaran dan kesusahan. Sabar kata panggil. Hendaklah mengelak diri daripada perkara yang melemahkan kemahuan. Hendaklah menumpukan perhatian kepada perkara yang diciptakan itu. Ketiga, percaya kepada diri sendiri. Yakin diri boleh. Percaya kepada diri sendiri ialah bergantung kepada kebolehan sendiri dengan tidak mengharapkan pertolongan orang lain pada segenap pekerjaan. Seseorang yang tidak percaya dirinya sendiri akan sentiasa berharap kepada bantuan orang lain sehingga timbul semangat kelemahan. Mana sehingga rasa lemahlah dalam hatinya. Ia tidak percaya kepada kebolehan dirinya dan tidak percaya bahawa ia akan berjaya. Duk harap ke orang je, bila orang tak ada, rasa lemah. Maka bagi menanamkan semangat percaya kepada diri sendiri itu, hendaklah yang pertama mencuba beberapa daya. Makna seberapa usaha. Mencuba beberapa daya memperbuat pekerjaan itu dengan sendiri. Buat semampu, sehabis-habis mampu. Mencuba menggunakan tenaga dan fikiran sendiri. Yang ketiga, melatihkan diri supaya jangan meminta pertolongan orang lain. Jangan duk suka, cuba dulu nak minta. Bukan tak boleh minta tolong, boleh.
Tapi buat dulu. Wajib seseorang itu menjaga dan memeliharakan yang pertama agama, nyawa, harta, akal, kehormatan diri. Ni jaga. Ini sebenarnya dia ada aturan syariat dah. Aturan syariat dah ni sebenarnya. Nak jaga agama macam mana, nak jaga nyawa macam mana, nak jaga harta macam mana, nak jaga akal macam mana, nak jaga kehormatan diri macam mana. Semua ada dah dalam syariat, susun siap dah. Nak jaga agama, tak boleh murtad, jaga nyawa, bunuh orang tak boleh. Memelihara agama. Cara kata musannif, menjaga dan memelihara agama ialah dengan memeliharakan 3 perkara. Yang pertama, kepercayaan, i'tiqad. I'tiqad bagi betul ya. Jangan i'tiqad insan kena mengaji dah. Kedua, perkataan. Dan ketiga, perbuatan. Jangan lakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Wala a'yazabillah. Yang kedua, memeliharakan kepercayaan. Jaga kepercayaan. Macam mana? Jangan syak akan perkara yang wajib beriman dengannya. I'tiqad dan kepercayaan, maksudnya jaga tu. Jangan syak akan perkara-perkara yang dinyatakan oleh agama, kena yakin. Memelihara perkataan. Jangan mendusta kepada Allah dan Rasul dan perkara-perkara yang wajib beriman dengannya. Jangan ingkar perkara yang nyata wajibnya. Perkara yang syarak kata wajib, jangan ingkar kata tak wajib. Jadi kufur. Jangan menghalalkan perkara yang nyata haramnya. Hak syarak kata haram, jangan kata halal. Jangan mengharam perkara yang nyata halalnya. Perkara yang halal, jangan kata haram. Jangan bersenda-senda atau berolok-olok dengan agama. Jangan berkata-kata dengan sesuatu yang menjadikan syirik dan kufur. Tu jaga agama lah. Jaga agama. Cara dia. Memelihara perbuatan. Jangan membuat sesuatu perkara yang nyata haramnya. Perkara yang nyata haram, jangan buat. Jangan membuat sesuatu perkara yang menjadi syirik atau kufur. Sembah berhala, duduk sembah tok kong. Nak tarik, kita panggil, nak tarik undi punya pasal. Wala'iyazbillah. Jangan membuat sesuatu perkara yang menyerupai syirik atau kufur. Syirik benar apa? Syirik ialah menyekutukan Tuhan. Memelihara nyawa. Macam mana? Jangan membunuh diri. Jangan menyakiti atau membawa kepada kebinasaan pada diri. Memelihara harta. Jangan membazir, mensia-siakan harta atau boros. Jangan berjudi. Tu. Jadi orang berjudi ni orang yang tak menjaga harta. Jangan berlebih-lebihan pada makanan dan perhiasan. Makan biasa aja, tapi makan tempat mahal tu. Tu tak boleh. Orang bagi tak menjaga harta kat tu. Memeliharakan akal. Jangan minum atau makan sesuatu yang memabukkan. Jangan melakukan perkara yang boleh merosakkan fikiran. Tu cara jaga akal lah. Jangan isap dadah, isap ganja semua tu. Ketum apa tu. Memelihara kehormatan diri. Jangan melakukan sesuatu perkara yang membawa kehinaan. Muru'ah kata panggil. Hendaklah sentiasa berperangai dengan sifat-sifat kemuliaan. Hendaklah beradab sopan dan menjaga tingkah laku. Tu. Habis. Kitab Zadul Muta'allim. Di kitab ni sebenarnya dia buat ringkasan untuk mudah. Kitab ni selalu orang guna. Orang-orang ambil tauliah fardu ain, dia guna kitab ni lah buat semak. Kami dia buat ringkas. Tapi nak detail dia kena lah baca kitab Matla'ul Badruin. Kan sukatan kalau tauliah
kitab Jawi ni dia Matla'i Badrin. Fiqh. Kitab ni dia ada belakang, tasawuf ada, fiqh ada, tauhid ada. Habis. Habis lah. Wallahu a'lam. Walillahil hamdu fil bad'i wal khitam. Bagi Allah pujian pada permulaan dan pada kesudahan. InsyaAllah. Ni apa? Minta tak nasihat sikit untuk belajar. Cerita sikit amalan bagi mudah belajar. Hafaz lah. Sebenarnya hafal Quran, macam Tuan Guru Haji Nan sebut tadi. Hafal Quran memanglah alhamdulillah. Sebenarnya saya hafal Quran ni, saya hafal Quran umur tua dah. Saya hafal Quran lepas daripada mengaji di petani. Dia panggil ada perkara yang menolong untuk apa yang mudah lah. Boleh kita panggil bahasa Arab tu boleh dah. Jadi mudah sikit menghafal Al-Quran. Saya hafal di Yaman. Tapi hak utama dia kena pulun. Pulun. Pulun tu lah cepat. Pulun sungguh. Pulun sungguh-sungguh. Doa bagi banyak. Tu je rahsia dia, tak ada dah. Tak ada rahsia lain, tak erti nak cerita. Rahsia dia utama dia pulun. Saya nak cerita, saya hafal Quran di Yaman tu memang pulun tu memang lebih pada orang lain. Pulun lebih pada orang lain. Tapi cepat memang cepatlah. Sebab dia boleh bahasa Arab. Boleh dah kan. Nahwu Syarak tu boleh dah. Bahasa Arab pun boleh dah. Sebab lepas ngaji di petani, saya hafal tu umur 24 dah. Lepas balik daripada petani, saya pergi Yaman. Jadi cepatlah menghafal. Sehari secara istiqamah sehari 2 lai. Pagi 2 lai tu hafal bukan lama pun. Start lepas subuh sampai pukul 8 pagi. Jadi kurang dalam 2 jam lah. Maknanya setengah jam semuka lah. Setengah jam semuka. Itulah rahsia lah. Lagi satu, tiap-tiap malam memang sembahyang hajat. Sembahyang hajat memang tak tinggal. Sembahyang hajat memang tak tinggal. Doa. Kita doa bahasa Melayu kita lah. Itulah rahsia dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itulah secara ringkas baca no? Secara laju. Sebenarnya kitab ni kalau nak detail lambat kau nak habis. Tebal kau kan. Kalau hurai banyak sikit cerita-cerita bagi banyak lagi lambat lah. Jadi kita baca laju macam tu maknanya boleh ambil, kita panggil boleh bagi habis lah. Boleh lalui. Dia sebenarnya mengaji ni, dia nak dapat, dia kena bita'allum. Kan ada hadis Nabi sebut innamal ilmu bita'allumi, dengan belajar. Jadi kok mana pun kena talaqi. Walaupun sumber ilmu kita nampak macam banyak, ada YouTube, ada lain internet, ada macam-macam ada kan karangan kitab. Tapi Nabi sebut innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tak cabut ilmu tu, dia cabut daripada diri hamba dia tak. Tapi dia cabut ilmu dengan mematikan para ulama. Maknanya bila ulama mati, tanda kata Allah Ta'ala angkat ilmu. Walaupun sumber lain berlambak, YouTube berpuluh-puluh duk ada, kan? Tapi Allah Ta'ala kata bila ulama mati, sumber ilmu tu Allah Ta'ala angkat. Sebab apa? Sebab mengaji kena dengan ulama. Itulah.
Kita kata tak pergi mengaji pun tak apa, dalam YouTube macam-macam ustaz ada. Tak boleh. Hak tu berkat tak ada. Nak berkat kena daripada guru terus talaqi dia panggil. Rasulullah pun mengaji dekat Jibril. Padahal dia Nabi. Tu nah. Wallahu subhanahu apa lebih kurang minta maaf banyak-banyak memang kurang banyaklah baca macam ni. Tapi dia mengaji ni memang kena tak boleh sekali. Kena ngaji banyak kali ya. Kami dulu masa duduk di petani sekali dengan Duk Rajinan, kami mengaji macam ni perhabis kitab ni. Banyak kitab lah, kitab besar-besar, kitab kecil. Kitab yang anah tu hak terbaik tu kami ngaji sebulan, bulan puasa habis. Ngaji macam ni daripada pagi sampai ke malam, rehat sat-sat lah. Kitab yang anah tu habis masa cuti. Kalau masa tak cuti memang 10 tahun tak habis lagi. Kitab 4 jilid tebal-tebal tu kan. Tapi kami mengaji masa cuti 3 kali cuti habis lah. Cuti Maulid Nabi kami cuti sebulan di petani. Bulan Ramadan cuti sebulan. Jadi setahun tu habis 2 jilid, 2 tahun habis 4 jilid. Banyak kitab kami habis masa cuti lah. Masa tak cuti memang 3 tahun tak habis. Tu wallahu alam.